Assalamualaikum dan salam Syaraku Sayang bersama saya Alfairez Jumurin. Fokus berita tengah hari. Dasar dan visi Sarawak yang jelas dalam peralihan kepada penggunaan tenaga hijau dan bersih menjadi faktor kukuh menarik pelabur asing ke negeri ini khususnya dalam proses penyahkarbonan. Sambil menzahirkan perhargaan kepada konsortium Korea Selatan yang menunjukkan minat untuk bekerjasama dengan Sarawak dalam pengeluaran hidrogen dan amonia, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata Sarawak mahu berkolaborasi dengan 3 industri utama Korea sebagai sebahagian daripada usaha kerajaan negeri untuk membangunkan ekonomi hidrogen. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan amanat penghargaan kepada pengurusan tertinggi POSCO, pembuat keluli terbesar Korea di ibu pejabat konglomerat itu di Seoul, Korea Selatan pada Selasa. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari menjelaskan Sarawak bertuah kerana kaya dengan sumber boleh diperbaharui seperti tenaga hidro dengan ia merupakan sumber tenaga sifar karbon yang penting dalam menghasilkan hidrogen hijau. Premier Sarawak bersama delegasi beliau berlepas ke Seoul pada Ahad dengan tujuan antara lain meningkatkan kerjasama dengan industri-industri Korea dalam bidang penjanaan tenaga hijau dan inovasi. Sementara itu, POSCO mempunyai perancangan untuk menggunakan hidrogen sebagai sumber jana kuasa dalam pembuatan keluli dan kebanyakan bekalan tersebut perlu diimport dari negara lain termasuk Malaysia, khususnya Sarawak. Selain itu, 3 syarikat Korea iaitu Samsung, Lotte dan POSCO telah menandatangani perjanjian persefahaman MOU awal bersama Kerajaan Sarawak melalui Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC untuk membina loji hidrogen di bawah projek H2 Biscus. MOU tersebut dimeterai pada Januari lepas untuk menghasilkan hidrogen dan amonia mesra alam di sebuah loji yang akan dibina di Bintulu. Projek hidrogen amonia hijau H2 Biscus Sarawak itu bakal mempunyai kapasiti pengeluaran tahunan sebanyak 630,000 tan metrik MT amonia hijau, 600,000 MT amonia biru dan 460,000 MT metanol hijau serta 7,000 MT hidrogen hijau. Pada Rabu, Premier Sarawak akan disertai Naib Menteri Kedua Kementerian Perdagangan, Industri dan Tenaga Korea, Park Il-jun menyaksikan pemeteraian MOU antara Sarawak Energy Berhad SEB, SEDC dan konsortium Samsung POSCO Lotte. Turut serta dalam delegasi Premier Sarawak ialah Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Sarawak Dr. Hazan Abang Hibni, Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Perancangan Ekonomi dan Pembangunan Datuk Dr. Muhammad Abdullah Zaidel, Pengerusi SEDC Tan Sri Datuk Ahmad Dr. Abdul Aziz Hussein dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan SEB Datuk Syarbini Suhaili. Laporan seterusnya, Perkhidmatan Awam Sarawak SCS digesa untuk mengamalkan kepimpinan yang berasaskan kepada nilai dalam melaksanakan tanggungjawab dan tugas harian. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata, kepimpinan berasaskan nilai sudah pasti akan menerapkan nilai yang sama dalam semua pekerja, meningkatkan kesepaduan dan kesediaan mereka untuk bekerjasama. Beliau berkata demikian dalam teks ucapan dibacakan oleh Timbalan Premier Sarawak Datuk Ahmad Douglas Ugah Embas semasa majlis penutupan rasmi program perdana Seminar SCS Values Through Leadership 2022 di Hotel The Waterfront Kuching pada Selasa. Leaders who practice this value will encourage junior officers in facilitating the best service delivery to the rakyat. This enhance engagement, performance and retention of excellent talent. Ladies and gentlemen, a selfless leader will always put others' needs before their own. A leader with values will often demonstrate accountability in what they do. Therefore, leadership based on this value will create a friendly and a conducive working environment. Remember to always bring out the best in others. Ujar beliau lagi, kepimpinan berdasarkan nilai-nilai tersebut juga akan mewujudkan suasana persekitaran kerja yang mesra dan kondusif. Dalam pada itu, Premier Sarawak mahu penjawat awam terus komited kepada pembudayaan 6 nilai bersama SCS untuk mempercepat dan mengekalkan budaya berprestasi tinggi dalam perkhidmatan awam. Finally, I invite all of you once again, pledge to render our best to the rakyat by holding closely the civil service Sarawak philosophy in honor to serve. We are all the custodian of Sarawak wealth, diversity and future. We must stay united and continue to strengthen our economy together now and for our future generation. In unity,
we can achieve even greater things for our beloved Sarawak. We are SES one team, working hand in hand for the future of Sarawak, into Sarawak, Jaga Sarawak. Sementara itu, Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Seri Muhammad Abu Bakar Marzuki dalam ucapannya berkata, seminar yang julung kalinya dilaksanakan di Perkhidmatan Awam Sarawak itu telah dihadiri oleh seramai 350 orang pegawai SCS. Antara objektif seminar ini adalah untuk remind anggota Perkhidmatan Awam kita tentang pentingnya 6 nilai bersama Perkhidmatan Awam Sarawak, khasnya yang berkaitan dengan nilai integriti. Kedua adalah sebagai platform untuk penjawat awam negeri Sarawak berkongsi pengalaman, maklumat dan konteks kaedah kepimpinan yang berkesan dan berjaya. Ketiga adalah memupuk prinsip kepimpinan melalui teladan di kalangan SES workforce, di mana pentingnya pemimpin di setiap lapisan untuk memastikan budaya kerja berprestasi tinggi dapat kita realisasikan. Seterusnya, memastikan setiap peringkat kepimpinan pentadbiran agensi kerajaan mempunyai jati diri yang tinggi dalam menangani isu-isu integriti seperti rasuah, salah guna kuasa, penyelewengan dan tabik urus, dan memberi pendedahan dan maklumat terkini tentang pembudayaan integriti dan sistem anti rasuah kepada penjawat awam, khususnya kepimpinan organisasi. Turut hadir Menteri Pemodenan Pertanian dan Pembangunan Wilayah Datuk Seri Dr. Stephen Rudy Utom, Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Integriti dan Ombudsman Datuk Mursyid Diraja Dr. Juanda Jaya, mantan Ketua Pengarah Pusat Governance, Integriti dan Anti Rasuah Nasional GIACC Tan Sri Abu Kasim Mohamed dan Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Operasi Datuk Dr. Sabariah Putit. Selanjutnya, Sistem Kabel Internet Batam Sarawak Basics dan Pusat Data Tahap 4 Santubong menandakan permulaan era baharu dalam rangkaian internet yang lebih baik untuk rakyat Sarawak. Menurut Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Julaihi Narawi, capaian internet yang lebih baik dapat dinikmati sekaligus meningkatkan kualiti hidup rakyat di negeri ini, termasuklah seluruh Borneo dan Kalimantan. Jelasnya, ini adalah selaras dengan hasrat kerajaan Sarawak dalam menjadi pemangkin realisasi usaha pendigitalan di kawasan luar bandar. I do believe that it will be part of the digitalization equation to improve our connectivity in Sarawak, especially in the rural areas. And we have been trying a great effort to connect all parts of Sarawak. And I would like to stress here that in order for Sarawak to be fully achieving our target by the year 2020, the whole part of Sarawak must be fully connected. And of course, the role of internet connectivity, the contribution of Tier 4 data center right here in Sarawak will play a major role in helping Sarawak to achieve our target. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan Majlis Pelancaran Basics dan Pusat Data Tahap 4 Santubong oleh Syarikat Telekomunikasi berpangkalan di Kuching iaitu IRIX di Pusat Konvensyen Borneo Kuching pada Selasa. Dalam sidang media selepas itu, Datuk Julaihi memberitahu kedua-dua kemudahan itu membentuk fasa awal gerbang internet antarabangsa Sarawak yang selaras dengan aspirasi program transformasi digital Kerajaan Sarawak. And of course, this is one of the opportunities that will, I do believe, will accelerate our economic development by the year 2030. Because our ambition is to achieve a high income economy by the year 2030, and we have identified 6 sectors I have mentioned just now, and we are using 7 enablers or trusts to develop the 6 sectors that we have identified. So I think this is just another success achieved by a local-based company in Sarawak, and I think it will contribute very much to the fast development, especially in terms of economic development, digital economy in the near future, especially to Sarawak. And of course, I believe it will be an attraction to the international investors to come over to Sarawak. And if ever they want to come over to Malaysia, I hope
Sarawak will be the preferred destination. Dalam program sama, Dato' Julaihi turut menyaksikan majlis menandatangani perjanjian perkongsian korporat antara PP Telecommunication IRIX yang diwakili oleh Ketua Pegawai Eksekutif IRIX Dr. Jonathan Smith dan Sarawak Information System Senjuan Berhad Sains yang diwakili oleh Ketua Pegawai Operasi Sains Busiai Seman. Ke paparan berikut. Kerajaan Sarawak di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti KPWK Sarawak membantu golongan wanita berdaftar dalam e-kasih yang membabitkan isteri kepada ketua isi rumah iaitu balu, bercerai atau bujang. Ia dilaksanakan melalui caruman melalui kumpulan wang simpanan pekerja KWSP dalam memastikan agar semua suri rumah dapat menikmati masa depan yang lebih baik dan terjamin. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Dato' Sri Fatimah Abdullah berkata, jasa dan sumbangan suri rumah amat besar serta menjadi tunjang keharmonian dalam institusi kekeluargaan khasnya. So daripada senarai di dalam e-kasih ya, kita buat unjuran ya, berapa peruntukan yang boleh boleh disumbang oleh kerajaan negeri untuk membolehkan si datuk ya mendapat insentif satu, of course insentif 480 daripada kerajaan tersebut. Tetapi yang sangat penting ialah juganya si datuk dapat manfaat daripada KWS, daripada ISURI itu. Macam sidak yang dalam EPF ya, dalam mencarum untuk EPF. So walaupun sidak adalah suri rumah dan tidak bekerja dalam sektor formal, tapi bila sidak masuk dalam program ISURI, sidak akan dapat kemudahan sama seperti orang yang mencarum dalam EPF. Beliau berkata demikian ketika berucap pada program Kasih Suri Keluarga Malaysia KWSP di Kota Samarahan pada Selasa. Untuk rekod, Kerajaan Sarawak telah meluluskan peruntukan berjumlah RM1,544,380 untuk disumbangkan kepada 25,773 orang peserta Kasih Suri Keluarga Malaysia yang telah berdaftar dengan KWSP. Sarawak merupakan antara negeri terawal di Malaysia yang melaksanakan program Kasih Suri Keluarga Malaysia yang bermanfaat untuk membantu meningkatkan taraf hidup terutamanya golongan miskin, miskin tegar dan B40 yang berdaftar dengan e-kasih. Peruntukan tersebut meliputi bantuan bayaran caruman KWSP sebanyak RM60 setahun bagi setiap ahli. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Fatimah memberitahu perayaan Kuih Bulan telah menjadi salah satu simbol perpaduan yang kukuh dalam kepelbagaian kaum di Sarawak. Menurutnya, walaupun perayaan itu adalah sebahagian daripada budaya Cina, kini ia turut disambut oleh kaum lain di Sarawak. This is very exemplary. Kalau dulu memang ia hanya kita lihat disambut oleh satu bangsa iaitu kaum Cina. Tetapi bila ianya diadakan berbentuk multicultural, kita mendapati bahawa ia mendapat sambutan daripada kaum-kaum yang lain. And this is very good. Satu program acara yang sangat bagus kerana ianya dapat membantu menyumbang kepada perpaduan di antara kaum. Beliau berkata demikian ketika ditemui media semasa mengunjungi festival perayaan Kuih Bulan Antara Budaya Kuching di Carpenter Street pada Selasa. Sehubungan itu, Datuk Sri Fatimah berharap agar perayaan seumpamanya mendapat sokongan yang berterusan agar dapat menjadi lambang perpaduan kepelbagaian kaum di Sarawak. Beralih ke laporan di Miri, sebanyak 35 projek bekalan air berimpak tinggi dengan kos sekitar RM887 juta kini sedang rancak dilaksanakan bagi menambah baik infrastruktur dan sistem bekalan air di bahagian Miri. Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi memberitahu 17 projek daripadanya telah siap dilaksanakan dan berjaya menangani beberapa isu bekalan air di bahagian tersebut. Jelasnya 17 projek bekalan air itu dibiayai oleh Kerajaan Sarawak dan Kerajaan Persekutuan dengan jumlah peruntukan sekitar RM201 juta. Selain itu, katanya 13 projek bernilai sekitar RM483 juta sedang dalam peringkat pembinaan, manakala 5 projek dengan peruntukan sekitar RM202 juta pula masih dalam peringkat perancangan. Beliau berkata demikian ketika melakukan lawatan kerja ke projek bekalan air bahagian Miri pada Selasa.
Datuk Dr. Abdul Rahman menambah kemajuan keseluruhan 13 projek yang masih sedang dibina menunjukkan prestasi kerja yang amat memberangsangkan walaupun menghadapi cabaran pelaksanaan berikutan penularan wabak COVID-19. Ujarnya lagi, di samping menambah baik sistem bekalan air sedia ada, projek ini juga dijangka akan melonjakkan taraf sosioekonomi masyarakat setempat sekaligus memangkin pertumbuhan ekonomi yang mampan serta memberi jaminan kualiti kehidupan yang lebih baik kepada penduduk di bahagian Miri. Manakala di Bau, Biro Belia dan Biro Wanita Kampung Semapu telah menerima dana tambahan projek kecil luar bandar MRP Dun Opar. Ahli Dewan Undangan Negeri Opar, Billy Sujang berkata dana berjumlah RM3,000 untuk Biro Belia dan RM5,000 untuk Biro Wanita itu merupakan tambahan kepada peruntukan yang telah diberikan pada bulan lepas. Beliau mengumumkan demikian ketika menghadiri Majlis Pemimpin Bersama Rakyat dan makan bakomok bersama Adun Opar di Dewan Bestari Kampung Semapu di Lundu pada Ahad. Pada 8 Ogos lepas, beliau telah menyampaikan peruntukan sebanyak RM3,000 kepada Biro Wanita Kampung Semapu, RM3,000 kepada Biro Belia Kampung Semapu, RM6,000 kepada Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Kampung Semapu dan RM3,000 kepada Ahli Jawatan Kuasa AJK Rumah Adat Kampung Semapu. Dalam majlis itu, Adun Opar itu juga menyerahkan memorandum penyerahan tapak Dewan Kampung Semapu kepada 10 ahli keluarga pemilik tanah asal di situ. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Alfairez Jemurin. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. #Menjawab Fakta. Salam UKAS.